Ya, saudara, 11.20 pagi. Seperti yang dah pun Siti wawarkan kepada anda, kita ada rancangan tajaan ya, bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Dan bersama-sama Siti di konti tetamu yang cukup istimewa hari ini. Kita nak ucapkan ya, selamat datang kepada Ustazah Sri Rahayu binti Sarifin, iaitu Ketua Unit Agihan Wakaf, Bahagian Wakaf, Jabatan Wakaf dan Mal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Dengan hari ini tajuknya Wakaf Hubungan Rabbani dan Insani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi manis tetamu kita hari ini Ustazah. Ya, sihat Ustazah? Alhamdulillah, DJ Siti lemak manis. Itu dia. Tepat sekali. Ustazah, hari ni kita nak berbual lah kan tentang wakaf, hubungan Rabbani dan Insani ya. Ramai yang selalu dengar tentang wakaf ni Ustazah, terutamanya dalam bulan Ramadan. Tapi sebenarnya apakah maksud wakaf dalam Islam, dan adakah terdapat dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menjadi asas kepada amalan wakaf ini? Silakan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Terima kasih pada DJ Siti Lemak Manis walaupun pertama kali jumpa. Itulah. Sebelum masuk konti ni pun saya dah dengar lagu yang saya rasa macam nak menari. Baik, bila menyebut pasal wakaf, kita nak menari tadi tak boleh kita Ustazah. Jadi saya nak kongsilah pada sidang pendengar sekalian, wakaf ini adalah satu benda yang menahan sesuatu harta yang kekal fizikalnya dan menyalurkan manfaatnya kepada kebajikan ummah kerana Allah Subhanahu Taala. Maksudnya di sini, harta itu tidak dijual ataupun diwarisi, tapi manfaatnya dikongsi bersama kepada masyarakat seluruh, khususnya macam di Negeri Sembilan, kita kongsikan kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Betul, ada dalil dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebajikan yang sempurna sampailah kamu membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahawa apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapat tanah di Khaybar, maka baginda nasihatkan kepada Sayyidina Umar untuk diwakafkan hasil tersebut. Ada satu syair yang kalau boleh saya kongsikan, DJ Siti. Waqaftu mali lil ilahi taqarruban, aku mendekatkan hartaku kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, liyabqa ajri ma baqat ayyam, agar pahalaku terus kekal selama masa masih berjalan. Kemudian izamatal insanu fa na'maluhu, apabila manusia meninggal dunia maka terhenti amalnya, illa, kecuali waqufan fil biladi tadumu, kecuali wakaf yang manfaatnya terus berkekalan di bumi. Last sekali, ma ajmalal waqfa iza yabqa sawabuhu, alangkah indahnya wakaf tuan-tuan dan puan-puan, kerana pahalanya kekal. Bainal wara nuran wa khairan daiman, menjadi cahaya dan kebaikan yang berterusan dalam kalangan manusia. Itu dia. Baru mukadimah ni Ustazah. Baru mukadimah kan. Dah rasa macam panjang. Baik Ustazah, kalau kita dengar tadi kan sedikit tentang wakaf ni. Baik. Boleh tak Ustazah jelaskan secara terperinci lagi bagaimana wakaf ini boleh menjadi hubungan Rabbani dan Insani dalam kehidupan masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih DJ Siti. Betul, wakaf menggambarkan ada dua hubungan penting dalam Islam, iaitu hubungan Rabbani dan juga hubungan Insani. Formula dia apa dia? Niat kerana Allah SWT. Maka harta yang diwakafkan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita ni adalah untuk menyalurkan manfaat sahaja kepada mauquf alaih ataupun orang ramai. Jadi hubungan insani pula. Hubungan insani dia memang ada manfaat wakaf seperti tanah kan, bangunan, kemudian kita ada pendidikan, masjid contohnya, dia dapat membantu meningkatkan sosioekonomi ummah. Jadi bila tanya adakah wakaf boleh menjadi jambatan hubungan madani, madani salah, itu madani negara kita sekarang. Hubungan Rabbani, jawapannya ya, boleh sidang pendengar sekalian, kerana ianya dapat mendekatkan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah wakaf. Itu dia. Masya Allah. Kalau kita tengok kat Negeri Sembilan ramai yang dah mula faham tentang wakaf Alhamdulillah kan? ramai. Mungkin ada nak mewakafkan tanah, sebahagian bangunan dan sebagainya. Jadi peranan MAINS sendiri dalam konteks agihan manfaat wakaf ke arah membantu sebenarnya Ustazah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Silakan.
di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kita amalkan 4 sektor agihan wakaf kepada 4 sektor. Kalau kita tengok sepanjang tahun 2025 kita telah mengagihkan lebih kurang 6 juta sidang pendengar sekalian. Masya Allah, ini menunjukkan bahawa masyarakat Negeri Sembilan ramai yang berwakaf dengan MAIS ni. Duit tu kita sebaik mungkin kita agihkan. Contohnya kepada sektor kesihatan sebanyak 106,500 lebih kurang. Kita bagi mesin ultrasound, kita bagi mesin blood bank refrigerator kepada HTJ. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai pesakit yang di HTJ tu mendapat manfaat daripada hasil wakaf sidang pendengar sekalian. Kita juga kalau boleh saya kongsikan sedikit DJ. Sektor pendidikan kita dah bagi 3.1 juta. Seterusnya sektor sosioekonomi 1.5 juta dan sektor pengembangan harta lebih kurang 800,000 lebih lah. Dan keseluruhan 6 juta ini distribution of wakaf ni alhamdulillah kita dah agihkan dengan sebaik mungkin dengan penuh integriti di MAIS. Jangan risau, dipercayai ya. Ya betul, sebab MAIS adalah satu-satunya badan yang berautoriti di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, khususnya di Negeri Sembilan. Itu dia. Ada lagi Siti nak tanya soalan kepada Ustazah. Tapi kita nak berehat seketika. Teruskan mendengar Negeri FM. Saudara, ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila.
Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 11.30 pagi masih lagi dalam rancangan tajaan bersama dengan Siti ya, di kaunti ketika ini Ustazah Sri Rahayu binti Sarifin, iaitu Ketua Unit Agihan Wakaf Bahagian Wakaf Jabatan Wakaf dan Mal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAENS. Ustazah, kita nak sambung semula hari ini wakaf hubungan Rabbani dan Insani. Baik, soalan seterusnya Ustazah ya, apakah usaha yang dilakukan oleh MAENS sebenarnya dalam memperkasakan lagi wakaf serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan wakaf itu? Silakan. Ya, terima kasih DJ Siti. Saya kan sebenarnya cemburu tengok kawan-kawan saya yang di bahagian dakwah, di bahagian di daerah dan juga cawangan, mereka tidak henti-henti dalam memperkasakan wakaf tu sendiri. Sentiasa buat program penerangan, program taklimat, turun padang, pergi ke sekolah, pergi ke masjid, pergi ke mana-mana agensi kerajaan di seluruh pelosok negeri Sembilan ni. Saya rasa semua sahabat-sahabat saya dah masuk, dah sampaikan apa itu wakaf. Jom berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita dah ajak ramai masyarakat. Jadi mana kata, bila kata memperkasakan wakaf, MAENS tidak pernah berhenti dalam memperkasakan. Saya bagi contoh, kita memperkasakan inovasi wakaf tunai dengan kerjasama strategik Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Persatuan Nelayan Teluk Kemang Port Dickson dengan membangunkan satu projek, nama dia Kubah Pengering Solar, Soladong. Di mana kubah pengering solar tersebut untuk membantu asnaf di sekitar itu yang berdaftar di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk membangunkan. Kan bila nelayan dah turun ke laut, jadi hasil ikan tu masuk jemur ke solar dome tu, maka produk tersebut alhamdulillah DJ Siti, ada mahasiswa ambil produk tu, dia pertandingkan, mahasiswa Politeknik Port Dickson, dia pertandingkan di peringkat International Project Best Learning 2025 yang bertempat di Politeknik Batam, Indonesia, dan alhamdulillah telah berjaya mendapat tempat kedua mendahului negara Vietnam, Indonesia dan juga Singapura. Hasil daripada solar dome tu tadi. Kalau boleh saya kongsikan sikit, kalau kita jemur ikan masin, kalau dekat luar kan mungkin dalam 4 hari makan masa kan. Kalau hujan ambil masa lagi. Tapi dekat dalam solar dome tu hanya beberapa jam sahaja. Wah, itu dia inovasi. Ya, dan alhamdulillah juga kaki tangan MAENS ni ramai yang kreatif kan. Ramai yang berinovasi dan ada sebahagiannya menyertai pertandingan Anugerah Inovasi peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2025 dengan membawa produk wakaf yang namanya e-Takaf, dan alhamdulillah telah mendapat tempat pertama. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita tengok, kita dah ada dekat ujung-ujung rancangan ni kan. Okey, baik. Sukalah Siti nak menyentuh jugalah sepanjang bulan Ramadan ni pihak MAENS telah pun menggazetkan Ramadan sebagai bulan wakaf peringkat MAENS. Jadi bagaimana masyarakat boleh menyertai dan menyumbang dalam program wakaf ini? Silakan Ustazah. Di hujung-hujung masa ni kan, saya nak menarik perhatian sedang pendengar sekalian. Allah SWT bagi kita kan sehari 1440 minit. Saya nak menarik sekejap je halua telinga sidang pendengar dan juga DJ Siti, di mana MAENS ada juga membuat perkhidmatan wakaf tunai, wakaf melalui potongan gaji, wakaf melalui kempen-kempen khas. Kempen-kempen khas ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya sebutkan secara ringkasnya, kita ada kempen potongan gaji wakaf yang sedang bermula daripada 19 Februari sampailah 30 April. Kemudian kita juga ada kempen wakaf cabutan bulanan yang bermula 19 Februari sampai 30 April. Hadiah bukannya sikit-sikit tau. Ada satu dinar emas tempat pertama. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi, betul. Zaman-zaman perang kita kumpul lah emas banyak-banyak. Okey, kemudian kita ada juga kempen berzakat bersama MAENS kan. Pertama kita ada kempen upgrade gaji, upgrade zakat yang bermula 22 Januari sampai 31 Mac. Kemudian kita juga ada kempen upgrade gaji, upgrade zakat yang bermula 1 Februari sehingga 31 Mac. Kesemua kempen-kempen ni sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
boleh layari laman web kita di www.mains.gov.my. Dan saya nak mengajak jugalah semua sidang pendengar yang mendengar saya pada hari ini, naikkan juga pelawat di laman web Mains. Sekarang kita ada lebih kurang 31,000 jumlah pelawat. Jom sama-sama dengan saya kita naikkan jumlah pelawat yang melihat laman web Mains. Jadi di akhir, sebelum saya menitipkan kata-kata akhir, jadi kita juga ada mengadakan kempen MAL yang mana kempen tersebut ada promosi istimewa, diskaun 50%, diskaun hibah wasiat pelantikan wasi. Kalau kita lantik wasi dekat luar beribu-ribu, jadi dengan Mains hanya RM150 sahaja. Jom sidang pendengar kita sertai kempen yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Anda berpeluang mendapat banyak hadiah yang menarik, di samping dapat menambah amalan kebajikan yang berpanjangan. Saya juga nak ajak sidang pendengar sekalian, sempena 10 malam terakhir ni dan juga sebelum akhirnya Ramadan, jom kita tunaikan zakat fitrah. Kita ada 3 harga, RM7.5, RM12 dan juga RM20. Jangan sampai kita kodok zakat fitrah. Itu dia. Kena ingat sama-sama ya Ustazah. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustazah Sri Rahayu binti Sarifin, iaitu Ketua Unit Agihan Wakaf Bahagian Wakaf Jabatan Wakaf dan Mal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains, untuk perkongsian cukup menarik wakaf hubungan Rabbani dan Insani. Jom wakaf bersama Mains. Ya, terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.